jangan diubah suai doa. Banyak hari ni doa orang ubah suai. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahlilana. Dia doa tu Allah tak reti. Nampaklah ya. Tu nah. Rabbana taqabbal minna, terima daripada kami semualah. Apa yang kamu tahu, apa yang ada pada kami yang telah kau bagi ni, kau terima. Nampak tak? Cara makan minum kami engkau terimalah ya. Cara makan minum kami ini manfaatnya dan menolak mudarat. Ini ada dalam dia min tu, dalam min. Jadi kita kena fahamlah. Jadi pertama sekali, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, wahai Tuhan yang menghilangkan, yang mengamankan orang-orang yang takut, amanilah akan daku atau kami daripada sakaratil maut. Itu yang pertama ya. Kemudian ya amanal khaifin sallimna bima nakhaf, wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, sejahterailah, selamatilah kami daripada azab kubur, fitnah kubur. Itu yang paling kita takut sekali ya. Kita tak dapat lari dah, nak patah balik pun tak boleh dah. Dan yang ketiga, ya amanul khaifin najjina mimman khaf, wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, bebaskanlah kami daripada azab mahsyar. Bila selamat kita daripada azab mahsyar, selamatlah kita daripada azab neraka jahanam. Itu yang kita mohon kepada Allah. Takut itulah ya. Jadi dalam kita sebut tadi ini yang diperman oleh Allah, iza dzukirallah wajilat qulubuhum, bila disebut akan nama Allah maka jadi gemetar hatinya. Gemetar hati ini artinya ada takut kepada Allah, takut kepada makam Tuhan ya. Antara makam Tuhan ni yang kita abadikan sentiasa dalam Fatihah, Maliki Yaumiddin, itu makam Tuhan. Di akhirat itu tidak ada yang memerintah kita, tidak ada yang menerajui dalam takbiran akhirat, yang tidak ada menentukan dalam akhirat melainkan Allah. Maka itu kita abadikan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu menampilkan tentang makam Tuhan. Itu makam Tuhan. Di sana tidak ada lagi, di akhirat tidak ada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bimbang. Boleh ya? Baik, sambung kita ringkaskan sebab itulah supaya kita lebih maklum. Saya sebut takut tu tuan-tuan dah boleh faham ya. Baik. Kita harus melaksanakan hak ubudiyah atau hak kehambaan kita kepada Allah dengan jalan ridha pada segala ketentuan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajarannya. Ya, hak ubudiyah. Apa dia hak ubudiyah ni? Pertama sekali, hak ubudiyah pertama sekali melaksanakan segala perintah dan hukum-hukum Allah. Tauhidut tasyri' dia panggil. Ya, mentauhidkan akan hukum-hukum Allah. Jangan terkeluar daripada hukum Allah dalam semua perkara yang ditentu oleh Allah, dalam soal kehidupan, soal makan minum, soal pekerjaan, soal keluarga, soal masyarakat ya, soal ibadah. Jangan lari daripada syariat ya. Itu paling penting sekali. Mesti islamik dalam semua perkara, islamik dalam semua perkara. Kul min indillah, segalanya sejak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Udkhulu fi silmi kaffah, masuk kamu dalam Islam semua, jangan sikit-sikit, jangan sekat-sekat ya. Komplit, lengkap dan sejalan dengan syariat, mutabak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling penting sekali lah ya. Itu kita berjalan, itu yang paling jelas untuk kita lihat. Yang mana kata pertama, mengasah mentauhidkan Allah. Bila tauhidkan Allah, kita kena bergantung kepada hukum Allah dan berada dalam wiqayah, wilayah yang dikatakan ittaqullah, yang diperingat oleh khatib dalam khutbah tu ya. Itulah dia yang pertama sekali, hak ubudiyah tu janai ketakwaan kita kepada Allah ya, penuhi segala tuntutan-tuntutan dia. Itu yang pertama, itu disebut tauhid. Yang kedua,
Tauhidul qasdi wal irada. Saya ulang lagi, bab ni kita dah sebut banyak kali. Ya. Qasad kita, maksud kita, tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada lain. Yang terbaik adalah mendekati Allah qurbah. Apapun kita buat dari segi ibadat, daripada segi amalan, daripada segi ketaatan, ya, dengan qasad untuk mendekati Allah. Bukan mengharapkan apa-apa ganjaran, tidak. Ya. Allah tahu ganjaran yang Tuhan nak bagi kat kita. Pahala bagaimana Tuhan nak bagi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu imam dipanggil kita tiap Jumaat. Satu kena baca surah tu. Imam-imam kena baca surah tu mengikut mazhab Syafi'i. Ya. Tiap-tiap Jumaat surah tu diutamakan, diperingat pada kita, ya. Tidak ada satu nafsu pun yang mengetahui setiap titipan pertaruhan yang ditaruh oleh Allah akan ganjaran pahala yang menyejukkan mata hati. Tak ada siapa pun tahu. Tak boleh tahu cara mana, bagaimana rupa dia, bagaimana nikmat dia, ya. Yang kata pahala syurga tu tidak ada satu pun yang, hatta malaikat yang muqarrabin pun tak tahu. Hatta malaikat duduk dalam syurga pun tak tahu. Tu dia. Nah, malaikat jaga syurga tu Ridwan, ya, Malik Ridwan jaga syurga tu pun tak tahu nikmat Allah punya hebat macam mana. Luar biasa. Apalah kita pula yang duduk di luar syurga belum tentu masuk pula tu. Ya. Itu kita tak soal. Datang sembahyang ke masjid mendapat ganjaran 27, ganjaran 25. Kita tak tahu 27 25 tu lagu mana. Ya, Imam Syekh Ibn Hajar Asqalani cuba membariskan, menyenaraikan 27 perkara itu pun tak dapat kita bayang. Ya, bagaimana besar nilai pahala tu. Itu Tuhan sebut dalam ayat yang kita baca tadi, dalam surah Sajadah ada ayat tu kan. Ya. Apa yang perlu kita buat? Dekat dengan yang memegang syurga, yang nak bagi syurga pada kita, ya. Itu yang kita nak, penting. Dekat dengan dia semua dapat. Betul tak? Dekat dengan Allah semua kita dapat. Itu paling penting. Allah pegang kemewahan, Allah pegang kenikmatan, Allah pegang ketenangan, Allah pegang keilmuan, Allah pegang kefahaman, Allah pegang segala kebaikan. Allah pegang semua. Biadil khair. Semua di tangan dia kebaikan. Kita faham lagu tu. Jadi kita amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ada sebab-sebab lain. Amal surah Waqi'ah untuk dapat rezeki, tak apa nak kena. Tak kena nak. Sebab yang pegang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan Allah dah bagi satu garis pandu, wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, di mana dia mengurniakan rezeki tanpa hisab. Rezeki yang 10, bukan rezeki yang satu, rezeki yang 10. Islam kita, iman kita, aman kita, tenang kita, sehat kita, afiat kita, itu rezeki. Semua tu Allah yang tahu, bukan kita. Jadi Allah akan memberikan baik. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, suka bersyukur, sering bersyukur, maka akan aku tambah. Tambah tu kita tak tahu macam mana. Tambah tu tidak ada had. Boleh? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Paling jelas kita tahulah ayat tu. Itu paling penting kita peganglah. Jadi makanya yang kata bi tadi ini, ya, kita harus melaksanakan hak ubudiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tauhidul ibadah. Yang ni lagi tinggi. Tauhidul ibadah ni artinya tuan-tuan, jangan sekutu, jangan ada motif yang lain pada sembahan dan ibadat kita kepada Allah. Jangan ada sebab lain. Yang kata sebab lain ni masuk apa namanya? Syirik kecil. Kalau ada sebab lain lah, syirik kecil lah. Sebab tu saya sebut tadi ni. Contoh kalau orang baca surah Waqi'ah ni kerana rezeki je.
Tambah-tambah pula Tuhan bagi jadi pula rezeki dia tu. Berjadi-jadi menjaga lah kot lah. Dia buat menjaga, berjadi-jadi menjaga dia. Lagi kukuh baca Waqiah sampai hafal. Ya. Mula-mula baca saja. Dia tengok menjadi penjagaan dia. Oh, aku nampak dah baca Waqiah. Aku punya rezeki bertambah, penjagaan aku maju. Lagi dia hafal tu Waqiah tu. Jadi dia baca Waqiah, menghafal Waqiah bukan kerana mendekati Allah. Ya, tapi semata-mata kerana untuk menjana kejayaan dia dalam segi urusan bidang yang dia cubalah. Menjaga, cara menjaga, kononnya begitulah ya. Contoh, lagi baca Waqiah, lagi sihat dia, sihat. Ya, sihat. Oh, bagus. Lagi kuat. Baca Wadduha sama juga. Surah apa? Baca semayang, buat semayang sunat duha sama juga. Sunat duha, jangan tinggal sunat duha. Nah, Tuhan bagi rezeki kat kita mewah habis. Ini daripada kacamata tasawuf lah. Daripada kacamata tasawuf kita beramal, jangan ada apa-apa motif lain melainkan daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dekat diri kepada Allah Taala tu mesti ada tauhid tadi ni. Pertama tawakal, itu dekat dengan Allah. Dia tidak bergantung kepada yang lain, hanya bertawakal kepada Allah. Itu artinya dekat dengan Allah. Kedua, sayang, buat ibadat dengan sempurna, sayang kepada Allah. Itu yang paling dekat. Dan yang ketiga, ridha. Tiga perkara ini ada kepada dia, barulah hasil yang kita dekat tu betul. Kalau tidak, kita belum dekat dengan Allah, lagi bohong, jauh ya. Kita habaq pula apa makna dekat tu ya, kita nak faham. Sambung lagi, C, istiqamah pada ketentuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah menjaga diri kita supaya kita tidak memikirkan hal yang lain di luar apa yang sedang kita hadapi. Kerana apabila kita tidak istiqamah dan lantah menghendaki ketentuan lain daripada ketentuan yang diberikan Allah kepada kita, maka andainya jika Allah memberikan ketentuan lain dari yang telah kita kehendaki, jasmani kita tidak sehat atau jiwa kita tidak tenteram, jadi kita tetap saja istiqamah pada apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita, asal saja tidak bertentangan dengan ajaran agamanya demi kesihatan dan keselamatan jiwa kita. Dalam artinya menuntut hak keibadat, hak ubudiyah kita kepada Allah ni, ada beberapa perkara yang kita boleh jadikan sebagai ukuran nilai. Contohnya kerja lah. Saya pernah bawa bab ni, cerita sikit pada tuan-tuan bagaimana ya, antara orang yang kembali menyesal sesudahnya. Dia masa ngaji macam ni lah, dia hadir sering hadir kuliah-kuliah saya, kuliah-kuliah lain pun dia sering hadir. Malamnya boleh bangun sembahyang tahajud, boleh baca Quran, boleh bentuk ilmu, itu dah bagus ya. Walaupun kita sibuk dengan kerja dia penting lah, dia pegang satu jawatan yang agak penting ya, dengan pendapatan lumayan yang jarang-jarang lah orang dapat lumayan macam tu ya. Jadi boleh beramal, boleh sembahyang sunat, boleh hadir berjemaah masjid, boleh sembahyang Jumaat, boleh bangun tahajud bagi malam, boleh baca Quran lagi, boleh hadir kuliah-kuliah ilmu lagi, ya Allah. Boleh lagi membawa keluarga sekali-sekali sekala ya, pergi makan jamu. Alhamdulillah, cukup bagus tu. Ya, lebih daripada cukup lah. Kata orang, lepas segi RM2-nya tak perlu bimbang lah, memang dapat tawaran lebih tinggi. Allah nak uji ya, Allah uji ya. Orang yang mewah pun Allah uji, orang yang miskin apa pun Allah uji. Kerana hidup ini kita menghadapi ujian sepanjang hayat. Selagi tak mati, ujian-ujian akan datang. Cara mana Tuhan akan uji? Orang bijak, Allah akan uji dengan ilmu dia. Orang rajin, Allah akan uji dengan ibadat dia. Orang kaya, Allah akan uji dengan harta benda dia. Orang yang sihat, Allah akan uji dengan kesihatan dia. Nampak? Apa dia nak buat? Ujian ini semua akan datang pada kita bertubi-tubi, tidak pernah, selagi tak padam, belum pejam, kita akan menghadapi ujian-ujian Allah. Taklif, antara taklif Allah, taklif secara maya, ujian. Taklif maya dia panggil.
ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tawaran yang lebih tinggi. Mari jumpa saya, Ustaz, saya dapat tawaran nak kena pergi pindah tempat lain. Jawatan tu kemai, pendapatannya pun 3 kali ganda daripada pendapatan dia sekarang. Hebat no? Dia kata, sekarang ni korang tak mana-mana kah? Ada ganggu ke kerja kamu ni? Dia kata, tak ganggu nak pergi tinggal. Bapak, ini Allah dah takdir kepada kamu sesuatu yang baik. Jarang pula orang nak dapat lagu tu. Nampak tak? Tapi dia lebih nampak. Mungkin dia kata ini takdir Allah juga. Dia kata mungkin takdir Allah ni baik bagi dia. Nampak? Ya? Pergilah. Jumaat pun hilang. Dia dapat jawatan baru, pindah ke tempat baru dengan jawatan baru, Jumaat pun miss. Dia tak boleh sembahyang Jumaat. Sebab kalut. Dia kena berinteraksi, komunikasi, ya, yang begitu kerap dan sangat-sangat menyibukkan dia. Ya, syughul, ya, sibuk. Habis telefon dia balik. Betul Ustaz kata. Nampak, ya. Saya Jumaat pun dah hilang. Bulan ni Jumaat 2 kali hilang, dia kata. Itu dah. Apa jadi? Ya, mengaji terus tak boleh lah. Tak ada peluang nak pergi dengar untuk guru baca kitab di masjid ataupun kuliah. Ya. Tahajud pun tak boleh buat. Tengah malam pun kena berurus. Nampak tu? Terlibat dengan overseas apa semua. Masya-Allah. Beli kereta tak pakai, selimut. Kereta syarikat tak payah syarikat, naik kapal terbang tak berhenti. Dia naik kapal terbang lebih banyak naik kereta ni. Ya kan? Ya. Sekarang dia dah berhenti habis semua. Dia berhenti terus semua. Ya. Ada di Kuala Lumpur lah, alhamdulillah. Ya. Dan dia tumpu pada pengajian hari ni. Dia masuk satu pusat pengajian. Mengaji bahasa Arab. Sekarang, alhamdulillah. Mesti berhubung dengan saya lagi lah. Semua tinggal dia. Saya nak balik kepada Allah. Tengok, Tuhan bawa dia balik. Alhamdulillah. Tu saya minta izin nak cerita ke orang, tapi tak abang nama lah. Dia nak cerita, dia kata boleh Ustaz bagi satu gambaran, satu tauladan lah, supaya orang dapat ikut, orang boleh faham ya kalau berlaku pada kita. Jadi kita ingat dulu itulah, kalau kita beribadat kepada Allah, kita dapat satu pekerjaan. Contohnya pekerjaan kita yang pertama lah, yang kita letak pekerjaan, kita dapat satu urusan pekerjaan yang baik, ya, sama ada melalui cara manapun, di mana ibadat pekerjaan kita tidak mengganggu. Pertama sekali ibadat salat kita 5 kali sehari tak ganggu. Itu nombor 1. Kedua, tidak ganggu jamaah. Ketiga, tidak ganggu amalan-amalan sunat. Itu dia punya tertib. Pertama, yang 5 waktu ni tak ganggu. Kerja yang kita buat tu tak ganggu 5 waktu ni. Kedua, pekerjaan kita tidak mengganggu sembahyang jamaah kita. Boleh hadir jamaah. Nampak? Yang ketiga, pekerjaan kita itu tidak mengganggu, tidak mengurangkan ya kuantiti sembahyang sunat kita, belum kualiti lagi. Kualiti dia masuk dengan zikir, dengan apa semua tu, ya, tak ganggu kita punya amalan zaidah, tambahan, baca Quran, zikir, ya, tuntut ilmu, tak ganggu semua itu. Pekerjaan itu adalah berkat. Faham tak? Boleh. Tapi kalau pekerjaan itu mengganggu kita, nak sembahyang pun susah, nak mengaji lagi tak, nak buat sembahyang sunat pun berkira, ya, nak zikir pun terhad, nampak tak ya? Itu dia. Nak tidur pun tak cukup masa. Kalau aku nak buat juga sembahyang malam ni, aku tak cukup tidur, kerja aku sibuk sangat. Itu dia. Maka kerja itu tidak berkat. Paling-paling tidak Nabi kata, di mana kamu lahir, di mana kamu duduk, di situ kamu ada rezeki. Itu yang paling berkat sekali. Paling berkat sekali. Ya, tu, di mana kamu lahir, di mana kamu tinggal, di situ kamu bekerja, ada rezeki. Itu yang paling berkat. Bukan yang lain tak berkat. Paling berkat, terbaik. Itu yang paling baik. Tidak ya, baik. Dikira di mana kita duduk lah. Di mana kita duduk, di situlah ada rezeki kita. Itu paling baik. Contoh, kemudian baru yang lain-lain, datang yang lain-lain. Ini antara nilai ukuran kita nak tahu
takdir Allah tentang pekerjaan itu baik ke tidak bagi kita. Sebab itu kita ada apa dalam hidup kita ini, hari-hari kita kena mesyuarat dengan Tuhan. Hari-hari kena mesyuarat. Apa dia mesyuarat ni? Ya, istikharah. Hari-hari kena istikharah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak ya. Macam mana nak istikharah? Sembahyang sunat awabin ma'al istikharah 2 rakaat. Ada peluang kita buat ya. Maghrib isya waktu dia lah. Kalau kita tak dapat awabin tu, kita buat sunat istikharah bila-bila pun boleh. Paling ringkas 2 rakaat. Ya. Paling ringkas sembahyang Allah, sembahyang sunat istikharah. Macam buat sembahyang sunat ni kita buatlah waktu-waktu lapang. Hari-hari sekali kita buat usaha sunat istikharah, baca 2 rakaat qul ya Allah. Mudah tak? Lepas tu baca doa pendek. Ya. Allahumma khirli wakhtarli. Pendek. Allahumma khirli wakhtarli. Ya. Allahumma ya Allah, engkau tentukan bagi aku dan kau pilih bagi aku. Ini sunnah Nabi baca ni. Nabi baca doa ni. Allahumma khirli Allahumma khirli wakhtarli. Sebab Tuhan kata rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan kamu yang mencipta jadikan kamu, Tuhan kamu juga memilih untuk kamu. Itu dia. Tuhan kata sendiri dalam Quran. Allah, aku jadikan kamu, Tuhan jadikan kamu, segala kehidupan kamu, peribadi kamu, ya, budaya hidup kamu, Allah juga yang pilih bagi kamu apa yang terbaik. Bila Tuhan nak pilih, kita kena minta lah dulu untuk mendekatkan. Suruh Tuhan pilih, kita lah kita minta kepada Allah, ya Allah, engkau pilih bagi aku yang baik. Inilah antaranya 2 rakaat kita mohon kepada Allah, Allahumma khirli wakhtarli. Bacalah 3 kali doa ni cukup, ringkas. Kalau ikut doa istikharah tu panjang kan? Doa istikharah betul-betul tu panjang. Allahumma sta'inu wastaghfir, banyak panjang kita nak baca ya, sampai 1 muka ya. Kita minta begitu ya. Dan kita kena faham sasaran dia. Pertama, baik bagi dunia kita, baik bagi akhirat kita, baik bagi kehidupan kita, baik bagi agama kita, baik bagi masyarakat kita. Nampak tak? Cukup. Kalau baik 5-5 ni bagilah kat aku. Bagi kat aku. Kalau tak baik 5-5 ni jangan. Pertama, baik bagi diri aku. Kedua, baik bagi dunia aku. Ketiga, baik bagi akhirat aku. Nampak? Keempat, baik bagi agama aku. Kelima, baik bagi amalan aku. Barulah seterusnya, baik bagi masyarakat aku. Habis. Engkau bagilah kat aku, ya Allah. Mudahkan sebut. Boleh? Ya Allah, kiranya pekerjaanku yang sedang ku jalani sekarang ini, perniagaan yang sedang aku urus sekarang ini, bidang yang sedang aku cebur sekarang ini, ya Allah, baik bagi diriku, baik bagi duniaku, baik bagi akhiratku, baik bagi agamaku, baik bagi keluargaku, baik bagi masyarakatku. Engkau anugerahlah bagi aku, ya Allah, kerana Tuhan Engkau lah Maha Penganugerah. Andainya tidak baik bagiku, Engkau gantikan yang terbaik. Boleh tu dia. Bukan suruh tolak. Engkau gantikan yang terbaik, ya Allah. Itu dia. Ini cara adab kita dengan Tuhan. Itu masuk dalam apa tu? Masuk dalam tawakal dan redha. Nampak tak? Tiga-tiga kita capai. Tawakal ada, redha ada, mahabbah sayang ada kepada Allah. Cantik kan? Begitulah gayanya yang kita nak faham, tuan-tuan ya. Baik. Jadi makanya kata musannif, yang penting yang ketiga tadi istiqamah, konsisten. Kalau sudah baik, jangan tinggal. Kalau benda tu sudah baik, jangan tinggal. Kita perpanjangkan, konsisten, buat yang terbaik, ya kan? Pekerjaannya ada sekarang ini, alhamdulillah, syukur. Perniagaan, ada orang menjaga, kan? Dia menjaga satu perniagaan kecil. Tapi sekarang ni, alhamdulillah, menjaga tu lah, ya. Kemudian anak dia pun ambil alih menjaga tu, ya. Dia kata, saya menjaga ni, saya ada lah jalan ni, orang suruh buka kedai, buka restoran. Saya kata tak payah, saya bawa roda 3 ya. Bila bawa roda 3, saya boleh sembahyang Jumaat, dia kata.
Duduk dalam kedai tak sembahyang jemaah. Tengok dia kata. Betul ya? Saya naik roda 3, menjaga dia kata, Tuhan bagi rezeki, saya boleh singgah masjid sembahyang jemaah. Boleh singgah dengan kuliah. Masya-Allah. Nampak ya? Sebab saya pegang kenderaan saya sendiri, saya tidak diikat. Nampak cantik kan? Betul, dia boleh mengaji, ya, dia boleh sembahyang jemaah, ya. Pengambil beli rumah 1 juta saja. Ya, pagi saya baca doa selamat tu yang saya tahu. Ustaz baca doa selamat ya, kita buat kenduri masuk rumah baru. Kita beli rumah ke? Alhamdulillah boleh beli buah. Tapi roda 3. Roda 3 tak percaya tengok ya. Tengok ni kita tak percaya. Masya-Allah. Dia istiqamah, dia kata. Ini cara Tuhan atok saya begini, Tuhan bagi rezeki dengan cara ni, dan Tuhan juga mendekatkan saya kepadanya dengan cara ni. Saya istiqamah, dia kata. Tak payah ubah, tak payah pindah. Orang nak bagi kedai, nak buka restoran bagi, tak payah. Saya duduk restoran, saya dekat restoran, tak main masjid. Nampak? Mungkin tak mengaji. Ini nak kena tengok daripada pagi sampai ke malam. Banyak cerita nak keluar kan? Banyak. Bidang dia luas. Sibuk dia pun lebih. Bukanlah benda tu tak boleh. Tapi bagi dia sudah nampak jalan-jalan ma'ruf, jalan-jalan yang membawa kepada keridhaan Allah tu banyak. Dengan cara ni dia kekal istiqamah dengan peniaga dia yang walaupun kecil, tapi dia punya berkat, rezeki tambahan daripada Allah tu berlimpah ruah, ya. Dan Allah atur pula cara mana dia nak belanja harta dia. Nampak tak? Cantik kan? Ini sebagai bukti lah yang kita boleh ambil faham. Semua ni kita ambil perhatian daripada masyarakat kita yang berlaku lah. Kita belajar daripada apa yang Tuhan tentukan. Boleh kan? Tidak. Macam kita tengok TV juga, ya, kita dapat memahami bahawa perbuatan Allah meliputi semua. Terbaca juga kan bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi, mencipta. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah jadikan tiap-tiap satu dengan kun fayakun. Sebab itu kita ni adalah sebahagian daripada al-kaun, sebahagian daripada makhluk yang masuk dalam nama al-kaun, ya. Makhluk ni ada 4 nama. Makhluk, alam, mumkinat, kainat, al-kaun. Itu kita 4. Kita manusia ni makhluk kan. Alam pun kita, makhluk pun kita, kainat pun kita, kaunu pun kita. Nampak tak? Akuan pun kita. Semuanya masuk dalam kumpulan akuan. Macam mana Tuhan jadikan langit bumi dengan hanya jadi maka jadilah. Kalam. Allah jadikan dengan kalam. Kita pun buat dengan kalam juga. Nampak tak? Ada kita buat kalam? Ada. Kita jadikan satu dengan kalam. Hari ni orang buat apa? Filem, animation film kan. Ya, dia buat dengan apa? Dengan kalam. Keluar on the screen plasma tu, ya. Ada satu gambar saya tengok. Minta maaf lah, tengok gambar Shrek. SRG. Saya tengok gambar Shrek, saya nampak Allah. Nampak kebesaran Allah. Macam ni lah Tuhan buat langit dan bumi. Nampak tak? Bergerak makhluk tu dalam filem animation tu, dengan boleh bercakapnya, bergeraknya, dengan hidupnya apa semua tu. Jadi kita ni seolah-olah macam dalam plasma. Kita ni adalah animation. Makhluk ni adalah animation di atas tangan orang yang bergerak jari tu kan. Kita punya komputer sekarang ni ganti kalam kita lah. Dia ganti kalam lah. Betul tak? Jadi kita jadikan filem animation tu dengan kalam. Allah jadikan langit dan bumi dengan kalam. Ini dalil bahawasanya Allah yang kata kun fayakun tu. Nampak? Pada hakikatnya tak ada. Pada hakikat tidak ada dalam plasma tu. Ada tak? Tak ada. Yang ada apa? Plasma saja. Plasma tu apa? Lauh mahfuz. Tu dia. Nampak ya? Allah buat. Sebab tu dikatakan Nabi, khuliqal insanu ala surati rahman. Allah jadikan manusia atas rupa Tuhan yang maha rahman. Artinya daripada segi perbuatannya, pergerakannya, amalannya, semua itu mengikut Allah SWT. Allah menjadikan langit bumi dengan kun fayakun. Kita pun jadi dengan kun fayakun. Kita ni tidak ubah seperti anda yang kita faham animation film tadi. Boleh kan? Nampak tak?
1 jam kita boleh tengok filem tu komplit semua kan, berjalan semua makhluk ada dalam tu ya, dengan bahasa, dengan cakapnya ya. Macam ni Tuhan bagi ilham kepada manusia, Tuhan bagi ilmu untuk menzahirkan kebesaran Allah. Jadi mulut kita akan keluar apa? Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun subuhun qudus rabbul malaikati wa ruh. Itu dia. Bila tengok filem-filem lagu tu mulut kita akan keluar ya. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam, masyaallah apa yang telah dikehendaki oleh Allah berlaku ya, sama ada nak jadi atau tidak. Nampak? Subuhun qudus rabbul malaikati wa ruh. Itu dia. Nampak dah? Pahala kan dapat. Kita tengok filem dapat pahala. Orang tengok filem dapat buang masa, kita tengok filem dapat pahala. Nampak? Pasal kita faham lagu tu. Saya suka tengok filem-filemnya tu, animation ni saya suka tengok kan. Ya. Supaya kita dapat zahirkan ya satu perasaan dalaman yang halus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah. Mulut kita sendiri automatik akan menyebut masya-Allah. Ya, itu lebihnya lah. Itu banyak kan filem-filem kita tengok melalui TV ni ada manfaat ya. Apa nama? National Geographic, Animal Planet ya kan dia. Itu dia. Banyak kan BBC Earth. Kita tengok semuanya itu banyak memberikan maknanya inspirasi yang luar biasa menjurus kepada ketuhanan. Masya-Allah. Faham ya? Baik. Hal keadaan di atas dapat dilihat pada contoh kejadian yang telah terjadi pada seorang lelaki zaman dahulu. Mari kita tengok. Dia memohon kepada Allah dengan permohonan, jikalau semuanya aku meninggalkan semua pekerjaan dan diberikan kepadaku setiap hari 2 buah roti. Ini cerita saya dah sebut dulu. Dia kerja kilang roti. Nah. Duk buat roti pagi petang siang malam, tak ada masa nak buat sunat. Nak buat sunat tak ada masa, nak zikir pun tak sunat. Bos dia kata habis kerja, jangan duduk lama-lama, mai buat kerja. Sambung kerja. Tak ada masa nak sembahyang sunat, tak ada masa nak zikir kepada Allah. Dia mengeluh. Mohon kepada Allah dengan permohonan, jikalau semuanya aku meninggalkan semua pekerjaan dan diberikan kepada setiap hari 2 roti, 2 keping roti, maka aku akan dapat melepaskan diriku daripada kecapaian dan keletihan pekerjaan. Tentu aku akan menjurus dalam mengerjakan amal ibadah semata-mata. Nampak? Dia buat ibadat. Ya Allah, bagilah kat aku ni satu kelepasan yang boleh buat ibadat, walaupun dapat 2 keping roti sehari pun jadilah. Salah minta. Bukan cara begitu. Kemudian tiba-tiba dia ditahan oleh polisi. Pasal ada hilang roti. Roti hilang, ada kena curi. Dia ditahan oleh polis, dimasukkan ke dalam penjara. Itu dia. Nampak tak? Maka di dalam penjara itu kepada dia diberikan setiap hari 2 buah roti. Itu dia. Dapat 2 keping roti dapat. Ia hidup dalam jail. Nak keluar tak boleh. Sebulan 2 bulan dia di penjara. Dia pun berfikir tentang keadaan selanjutnya. Tiba-tiba kemudian dia mendengar suara tersembunyi dalam penjara itu berkata, sesungguhnya engkau telah memohon kepada kami supaya diberikan setiap hari 2 roti, tapi engkau tidak mohon kepada kami kesihatan. Nampak tak? Itu silap ke? Kerana itu permohonan kami perkenankan sesuai dengan apa yang kamu mohonkan. Setelah mendengar suara itu, dia pun taubat pada Allah, mohon keampunan. Tiba-tiba dengan takdir Allah, pintu penjara dibuka dan dia dikeluarkan dari dalamnya. Di kejadian itu kita ambil pengertian bahawa kita hendaklah berlaku adab dan sopan santun kepada Allah. Dia buat kerja haji kan, nampak? Nah. Orang nak ajak pergi makan, jom kita pergi kena syapati apa, dia bekah. Dia kata apa? Saya nak ibadat tak makan tak apa. Saya nak tumpu mai ni sampai berjauh nak buat ibadat dah, dia kata. Bukan nak makan. Nampak tak? Nampak tak? Ya? Yang penting kita buat ibadat. Terus Tuhan bagi dia tak ada selera nak makan, kurus masuk hospital. Itu dia. Nampak? Jangan duk cakap bukan-bukan lah. Ni cerita betul. Saya masa tu saya duduk dalam Mekah lah. Awak kawan ni teruk makan tak mau. Tak ada selera nak makan. Duk masuk hospital pula terus. Ha? Doktor cek kata tadi ni dia masalah dia kekurangan protein apa tak ada lah. Macam-macam dah cerita, ya kan? Rupanya doa dia lagu tu. Nampak? Orang ajak pergi makan, makanlah. Nak kedua, kalau sibuk kata saat ni saya ikut, sekarang saya ada kerja apa, kata tak apa kan. Kalau saya tak makan pun tak apa. Nampak tak?
nak buat ibadat. Saya mai pada jauh dia buat ibadat ni. Terus tak boleh makan. Ya, nampak? Kacau. Saya duduk kira apa? Ni satu lagi pula. Dia ni lagu makan pula. Saya penting pergi mana pun, ni kena penting dulu. Saya kata. Nampak? Mai Mekah pun nak cari yang ni dulu. Tempat ni penting sekarang. Terus tak nak ibadat, duduk makan. Tak penting. Nampak? Ni lagu satu pecah. Sama juga saya bersama-sama dengan dia, ada orang ni. Dalam pakej saya dulu. Jadi kan, kira duduk makan je. Nampak? Duduk lapar tak berhenti. Nampak? Ya, tak ada. Sampai tak ada masa dia bisa tawaf sunat pun tak ada. Ini pasien tu pula. Kita jangan duduk minta lah benda-benda ni, ya. Atau Allah dah bagi makan minum, minta. Sebab tu kita kena minta kesihatan, keafiatan. Minta dua-dua. Sihat dan afiat. Jangan sihat saja lah. Afiat tu penting. Ya, afiat dalaman, sihat doa. Minta kepada Allah, ya Allah beri aku keafiatan, beri kepada kesihatan. Yang penting afiah. Dalam tu kena hidup, dalam tu kena bersih, dalam tu kena sempurna. Betul? Tu berjadi cerita tu. Betul Ustaz, betul. Apa Ustaz kata memang betul. Jadi hang kena taubat kepada Allah. Ya Allah, aku mohon taubat. Ya. Silap cakap, silap doa. Sebab tu kita jangan berlebih-lebih. Apa-apa yang Tuhan dah tentukan, kita terima. Doa-doa juga jangan diubah. Suai doa. Banyak hari ni doa-doa orang ubah suai. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahlilana. Dia doa tu Allah, Allah tak reti. Nampaklah ya. Tu nah. Rabbana taqabbal minna, terima daripada kami semualah. Apa yang kamu tahu, apa yang ada pada kami yang telah kau bagi ni kau terima. Nampak tak? Cara makan minum kami engkau terimalah, ya. Cara makan minum kami ini manfaatnya dan menolak mudarat. Ini ada dalam dia. Min tu, dalam min tu, mim, huruf mim ada antara minna tu, min tu, mim nun tu, harfun min. Dalam tu dah masuk semua. Ulama mengatakan min bayyinah. Min tu bayyinah, dia telah menjelaskan semua keperluan kita. Cukup Rabbana taqabbal minna, doa Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim doa tu betul. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Habis. Ya Allah, kau terima daripada kami kerana engkau mendengar. Engkau maha mendengar. Dengar Allah bukan lagu dengar kita. Nampak tak? Dengar kita nak ambil daripada luar masuk ke dalam. Dengar Allah ni artinya Allah menguasai kesemua niat, maksud, cita-cita, hajat kita. Nampak tak? Tahu. Jadi kalau orang yang reti, dia minta min dah, dapatlah semua. Ni dia tahu dah, ya, bagi yang ni yang mau dengar. Terima sembahyang kami saja. Nampak? Terima tahlil kami. Terima qiyam kami, ya. Tidak nak. Terima bacaan kami. Yang tu dia Tuhan terima. Yang lain dia tak dapat. Nampak tak? Tak cerdik. Kita tak cerdik lah. Ya. Minta seperti mana yang turun Al-Quran tu macam tu. Sebiji minta Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina, tak payah Maulana, tak apalah, boleh tambah. Wa tub 'alaina ya Maulana, tak payah Maulana tu Allah juga, tak ada masalah. Yang lainnya kan. Ya, wa tub 'alaina innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Cukup. Pendek, ringkas dan tidak ubah untuk ayat Quran turun macam tu. Doa tu kita baca sebiji macam Quran turun. Sebab itu yang tepat. Sebab yang minta tu Nabi Ibrahim yang minta, ya. Tentu dia dah punya inti yang maksud yang dalam. Kita pula duk tambah lagi. Nabi Ibrahim yang tak lengkap, aku nak pelengkap sikit. Nampak? Terimalah doa kami. Terima doa pun, kita sebut doa pun tak. Rabbana taqabbal minna, doa tu pun tak kenal lagi tu. Nampak? Min tu termasuk doa kami lah. Min termasuk amalan kami. Min termasuk kehidupan kami. Min termasuk kesihatan kami. Min termasuk Quran bacaan kami. Min termasuk tahlil yang kami buat petang tadi ke, malam tadi ke. Min tu, dalam min tu ada semua. Kan? Betul tak? Jadi kenapa kita nak perinci kepada Allah? Bila perinci sebab tu doa yang tidak makbul pasal dia. Doa yang tidak makbul. Ya, Rabbi ja'alni muqimah salah, ubah Rabbi ja'alna muqimah salah. Nampak? Tuhan tak reti dalam Quran tu. Ini hak masing-masing. Tiap-tiap doa yang wajar didoa oleh ayah.
ayah, doa ni untuk kita tau, untuk anak-anak kita. Sebab tu dia bukan mari dengan jamak. Dia tidak datang dengan jamak, dia datang dengan mufrad, dengan seorang. Sebab tu dia bunyi Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana taqabbal doa. Ini tu saya baca dalam doa sembahyang. Imam tak baca yang ni. Imam baca sendiri dalam sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Nampak tak? Sembahyang sunat apa ni? Sembahyang sunat apa ni? Sembahyang sunat asar. Sembahyang sunat asar 4 rakaat kita buat. Habis sembahyang sunat asar 4 rakaat tu baca doa ni. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana taqabbal doa. Baca doa ni. InsyaAllah Tuhan pelihara zuriat kita menjadi orang sembahyang. Nampak? Minta satu tapi untuk ramai. Nampak tak? Zuriat kita sampai kiamat lah. Nampak ya? Nampak tak? Ni Rabbi dia ubah dalam Quran. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min zurriyyatina. Nampak? Ini tak kena. Dah ubah ayat Allah. Nampak tak? Ya? Dia punya matlamat pun lari lah. Kita penting siapa tuan-tuan? Kita penting zuriat kita dulu kan. Zuriat kita akan jadi zuriat secara jamaah. Ya? Macam kata Hasan Al-Banna, perintis Pertubuhan Ikhwan Muslimin, badan dakwah yang terbesar di dunia kan. Dia kata apa? Tiap-tiap individu muslimin muslimat, muslimin muslimat dan muslimin, dia boleh dakwah, boleh tanggung 5 orang. Dalam diri dia, Islam akan jadi agama yang paling kuat, jamaahnya paling kukuh. Nampak tak? Tiap-tiap individu, katalah karya kita ni ada laki-lakinya dalam karya ni ada 10,000 orang. 10,000 orang. 10,000 orang laki-laki dalam karya kita ni, setiap laki-laki pimpin 5 orang ya. Isteri dengan anak dia 4 orang. Nampak tak? Isteri dengan anak dia 4 orang. Ambil paling muda 4 orang lah. Nampak tak? Isteri dan isteri anak-anak 4 orang tadi ni adalah menjadi anak masyarakat. Mereka akan jadi golongan masyarakat. Mereka juga akan membentuk masyarakat. Jadi tiap-tiap individu ni ada 5 orang yang salih dan salihah. Maknanya kata karya dia ada 10,000, berapa tu? 50,000. Jamaah kuat tak? Tidak. Ini konsep Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna, Said Hasan Al-Banna punya konsep Ikhwan Muslimin ya. Tak payah kita pergi dakwah, bukanlah tak payah, tak begitu berat bagi kita, tak perlu untuk kita nak keluar pergi dakwah kepada orang. Kita bawa 5 anak pinak kita tadi ini, dia akan jadi seolah bulan menerangi alam, dia kata sejuk. Nah, bukan naik matahari, naik bulan, dia kata seolah-olah macam bulan purnama di malam hari. Nampaknya terang, jelas dan sejuk, dingin. Nampak tak? Cantik kan? Super overview boleh panggil. Super overview. Bulan tu dia cantik, tahu tak? Keluar cahaya dia cantik. Bukan bulan tengok betul-betul tak cantik kan? Bulan moping tengok betul-betul tak cantik. Tapi cahaya bulan itulah yang melimpah ruah, dipanggil super overview daripada bulan. Inilah yang dimaksud dengan dakwah 5 orang. Dia akan mengakibatkan terbentuk masyarakat. Daripada 5 orang itu akan jadi masyarakat 50,000. Masya Allah. Faham Ini konsep Ikhwan Muslimin. Jadi kita bentuklah keluarga kita, anak kita 4 orang, paling tidak 4 orang lah, pada ada 4 mazhab. Kena ada 4 orang lah, itu artinya kan. Contoh ya, kalau lebih daripada 4 lagi kemas ya. Itu dah 4 ni lah juga yang akan memimpin lagi saudara-saudara yang lain ya. Kalau ada 10 orang pun 4 orang ni juga yang akan menerajui keluarga dia yang lain. Boleh faham ya? Itu di antara yang kita ambil faham lah. Jadi kata musannif, itu yang kita tadi bab roti tadi kita baca adalah jangan dia tak salah doa tau. Ya. Jadi maka itu dia kata bahawa jangan kita bermohon kepada Allah supaya Allah mengeluarkan kita dari sesuatu yang telah ditentukannya, hal keadaan yang tidak dibolehkan apabila ketentuan yang telah diberikan Allah kepada kita sesuai dengan ajaran agama kita, kerana itu kita harus bersabar pada apa yang telah diberikan Allah Ta'ala pada kita, kerana apabila kita tidak sabar dan Tuhan mengabulkan apa yang kita kehendaki,
kerana menurut kehendak kita pada tercapai cita-cita kita itu, kita boleh kaya dan tenang, tetapi rupanya kita lebih celaka lagi. Jangan duk baca, ya. Kita ada sebut rezeki, fahamlah. Ya Allah, Engkau murahkan rezeki aku. Tentu aku dah nampak 10, Alhamdulillah, saya rasa kuliah ni ada manfaat bagi kita, ya. Kita tak pernah dengar highlight lagi lah orang sebut rezeki yang 10. Jadi bila kita mohon rezeki kepada Allah, murahkan rezeki aku, tuan-tuan jangan nampak RM2 tau. Ini pengajian kita, ya. Kuliah kita punya kajian dia jurus kepada situ, tuan-tuan. Ya Allah, murahkan rezeki aku, jangan nampak duit, ya. Nampak duit RM. Murahkan rezeki aku ni, rezeki kesihatan. Pertama rezeki apa? Islam. Wa ana minal muslimin, doa tahan. Kita baca dia tak sembahyang. Itu nombor 1. Sebab itu kita bawa doa tahan. La syarika lahu wa bidzalika umir wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada syarikah baginya, iaitu Allah Maha Tauhid, Maha Asa. Demikian itu aku diperintahkan zalika umir wa ana minal muslimin. Aku orang yang taslim. Taslim ni kita serah langsung kepada Allah. Engkau suruh semayang, aku semayang. Engkau haramkan aku minum arak, aku tak minum arak. Itu taslim. Engkau perintahkan aku suruh buat ini, aku buat. Engkau perintahkan aku tinggal, aku tinggal. Itu artinya taslim. Faham tak? Nah, rezeki itu kita nak. Rezeki nombor 1. Ya, baru nak rezeki yang kedua, iman. Iman tu dia kena tambah. Ya, dia jangan duduk tang ni, ya. Dia tak mau duduk tang hati, ya. Dia kena pecah. Mula-mula dia kena naik ke telinga. Nampak tak? Ya, naik ke telinga. Maka tu kita basuh sembahyang wuduk ni. Anggota yang paling banyak kita basuh telinga. Telinga 12 kali, dalam sabilal muhtadin. 12 kali. Dari itu ada orang pergi komplain tu, jawab agama. Kata saya mengajar ajaran salah. Basuh telinga 12 kali. Wazirnya dalam kitab disebut dalam Sabilul Muhtadin. Tak mengaji masalah. Tak mengaji. Cuba buka kitab Sabilul Muhtadin. Kita dah mengajar sini kitab tu, kan. Lama lah. Tapi tak ada rezeki kita dekat tu, ya. Dia pindah tang lain kot lah, insya-Allah. Ya. 12 kali cuba buka bab wuduk. Ya. Pasal apa telinga 12 kali? Seluruh anggota kita, segala saraf-saraf kita ada di telinga. Anggota yang paling banyak menampung saraf seluruh daripada hujung rambut hingga hujung kaki, telinga kita. Nampak tak? Tu nah, telinga ni dia ada dengar, dia ada terasa, nampak tak? Dia ada bayangan, telinga 3. Dengar seorang, ini ustaz ke ni? Itu bayangan. Nampak tak? Dia bisa dengar dulu ustaz cakap mana, tiba-tiba pergi jumpa kedai apa? Jumpa kedai nasi kandar. Nampak tak? Ustaz duduk dalam kuliah, tapi hari ni ada kedai nasi kandar. Aku kenal dia pasal suara. Nampak tak? Ini telinga, dia boleh bayang. Nampak tak? Dengar bunyi. Nampak tak? Ketiga, boleh rasa. Nampak tak? Orang buta telinga pakai rasa. Nampak tak? Sebab tu telinga, bila basuh telinga, tuan-tuan, dia suruh keraskan sikit rambut telinga tu, tarik keluar. Jangan biar saja tau, ya. Kalau kita rasa bengang-bengang kan, tak boleh faham kan, cuba tarik telinga tu, insya-Allah boleh faham. Tak nampak, itu guru ajak saya dalam tarikah kami mengaji macam tu, urut telinga tu, tarik sikit. Seluruh orang dalam anggota kita ni, dia pergi ke telinga dulu. Sebab tu Allah sebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tuhan kata, dan kami telah jadikan pendengaran. Tuhan buat telinga dulu. Nampak tak? Anak keluar daripada perut, 6 bulan telinga dia sudah berfungsi dalam perut. Telinga dulu dengar dalam perut 6 bulan. Habis hayat dia pun, semua rezeki Tuhan ambil balik, semua balik rezeki semua pulang. Penghabis telinga boleh lagi la ilaha illallah, masih boleh dengar, ya Pak, ya.
Dia sama mati dengan jantung berhenti, telinga pun berhenti, sama-sama sekali. Jantung dengan telinga dua-dua berhenti sekali, padam. Nampak? Itu lebih itu lebih sikit. Itu keterlebihan telinga, tuan-tuan. Maka tu kita nak iman kita tu jana naik ke telinga dulu. Nak jana telinga, Quran bacaan. Kena dengar bacaan Allah, kalam Allah. Itu baca Quran. Sebab tu kena banyak baca Quran. Bila lazim banyak baca Quran, tuan-tuan, telinga kita akan sihat, iman akan naik ke telinga. Bila iman akan naik ke telinga, dia akan dengar yang baik, dia suka dengar yang baik, dia terpelihara daripada mendengar yang salah atau pengaruh dengan yang salah. Nampak tak? Boleh faham ya? Itu antara contoh, insya-Allah takat itulah kita akan jumpa lagi pada 2 minggu lagi lah ya. Yakni pada muka surat 101 perkara 2. Aku qauli hadza tafdhal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.